Kau ambil dari belakang sikit. Daripada nampak kat sana tu tak ada kata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tuan-tuan yang mulia, dalam Al-Quran ini tuan-tuan, bukan saja Al-Quran, bahkan setiap masa dan ketika orang yang jahat akan disebut, orang yang baik pun akan disebut, setiap masa dan keadaan. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dia akan cerita bagaimana pengorbanan para anbiya, para nabi, kerana mereka itu adalah orang yang baik. Namun tuan-tuan jangan lupa bahawa dalam Al-Quran juga dia telah menyebut orang-orang yang jahat, Namrud, Haman, Fir'aun. Dan ada surah yang khusus ni, dia laknat kepada orang yang jahat, iaitu Abu Lahab. Tuan-tuan yang mulia, dia ni ada dua figura. Satu yang dipanggil Abu Lahab, satu lagi Abu Jahal, satu lagi Abu Bakar. Maka Abu Lahab dan juga Abu Jahal ni sebetulnya orang yang berbeza. Abu Lahab ini adalah adik-beradik kepada bapa baginda Nabi SAW, anak kepada Abdul Muttalib, yang bernama Amr bin Abdul Muttalib. Tetapi kerana wajah dia tu dia macam K-pop, wajah dia glowing, diletaklah Lahab. Lahab ni maksud dia tu orang yang dia wajah dia tu kacak lah, kemerah-merahan. Yang Abu Jahal pula, dia ni tak ada kena-mena dengan Nabi, jahat juga. Nama dia tu sebetulnya Uzza bin Mughirah, nama Abu Jahal ni tadi. Kalau kita nak tengok di mana jahat dia ni, sampai nama dia ni pun kita tak nakkan letak pada anak-anak kita. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan ada anak lelaki sanggup meletakkan nama Abu Jahal, Abu Lahab, saya tak tahulah. Dia ni sanggup ke kau nak jadi anak kau nak letak nama Abu Lahab, Abu Jahal? Tak ada. Dia tak ada restoran Abu Lahab, kedai makan Abu Jahal. Dia tak ada. Yang ada restoran Bilal, kicap Bilal. Dia nama-nama orang yang baik tu ada lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Abu Jahal ini adalah orang yang membunuh Sumayyah, keluarga Yasir ni. Kalau nak cerita tentang Sumayyah, dia ni kita selalu seringkali bercakap yang orang lelaki ni kuat, orang lelaki ni gagah. Namun perlu diketahui bahawa dalam kegagahan orang lelaki, tetapi orang yang syahid yang pertama di sisi Islam adalah orang perempuan. Itulah nama dia Sumayyah. Kan ada nama lagu tu Sumayyah tu kan, siapa tu pandai nyanyi lah, Mubarak. Kemudian kalau kita nak cerita lelaki tu hebat, orang yang pertama sekali masuk Islam adalah perempuan, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Maka jahatnya Abu Jahal ni tadi, dia telah menombak Sumayyah. Kalau menombak Sumayyah di dadanya tu pun dah satu benda yang zalim kan. Tapi dia tak ada tombak dadanya, ditombak kemaluan Sumayyah. Dahsyatnya tu. Maka apa yang berlaku, syahidlah Sumayyah. Tombak lembing ditusukkan di kemaluan, mana tak mati. Kejahatan lagi yang terkenal yang dibuat oleh Abu Jahal ini, dia inilah yang dalam Darun Nadwah, berpakat untuk membunuh baginda Nabi SAW. Dia inilah yang tokoh yang paling ke depan. Apabila usul dikata kita bunuh Muhammad, nanti Banu Hasim akan bertindak balas. Maka kata Abu Jahal, kalau begitu keadaannya, setiap suku masing-masing mainkan peranan. Wakil suku Banu Sa'ad, Bani ini kita bunuh Muhammad serentak. Jadi dia Bani Hashim tak boleh claim, sebab suku semua telah membuat pembunuhan serentak. Ini idea Abu Jahal tadi. Dan punya dahsyat ni Abu Jahal,
apabila berlakunya peperangan Badar, dia ni dah cedera dan peperangan tu dah menang pada orang Islam. Kemudian dia punya hidayah ni, tuan-tuan macam mengantuk jadi. Saya nak cerita pun tak boleh syok juga. Jadi kalau tuan-tuan baik tumpukan, sebab benda ni jarang apa nama orang cerita, jadi saya nak cerita pada tuan-tuan. Jadi Abu Jahal ni tadi, dia telah, bila dah di saat tu, dah kemenangan tu, apa yang berlaku, maka Abdullah bin Mas'ud telah menemui Abu Jahal. Kemudian dia sempat bertanya Abu Jahal, siapa yang menang hari ini? Abu Jahal tanya ni pada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata yang menang adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam keadaan dia tu dah nak mati tu, cedera, dia kata dalam keadaan nada yang sinis, dia cakap, menang juga anak penggembala kambing. Menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Menghina lagi di saat-saat dalam keadaan dia tu di penghujung nyawa tu, dia masih lagi menghina. Menang juga rupanya anak kepada penggembala kambing. Maka Abdullah bin Mas'ud ini telah pancung tebas Abu Jahal ini tadi, dan akhirnya kepada Abu Jahal ini ditunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Peperangan Badar, Abu Jahal turut serta, Abu Lahab tak turut serta. Abu Lahab dia telah mengupahkan untuk orang sab dia, kau ganti tempat aku, untuk aku menggantikan wakil aku tak turut serta. Maka orang ini telah diberi gaji sebanyak 4,000 dirham. Ketika perkabaran yang orang Islam menang, Abu Lahab telah jatuh sakit. Dia seorang-orangnya, dia ni macam, na'udzubillah, tuan-tuan, na'udzubillah. Kalau tuan-tuan tengok YouTube, dia kuburnya Abu Jahal sampai sekarang berbau. Apabila dia ni sakit, dia melupas macam ta'un, lebih dahsyat daripada ta'un. Tak ada siapa yang sanggup nak dia mati, tak, masa ketika nak mati pun tak ada siapa hina lah yang hendak mendekati Abu Jahal. Minta maaf Abu Lahab. Dan apabila dia tu jatuh mati, orang nak mengebumikan dia kerana busuknya pun tak sanggup. Di dalam cerita kisah pembumian Abu Lahab ni tadi, lubang tu digali, maka orang tolak dia tu. Tolak dia, jasad yang hina tu tadi dimasukkan dalam lubang dengan kayu tolak. Kematian dua-dua itu, dalam satu mati dipancung dan satu lagi mati Allah Ta'ala bagi dia penyakit. Tuan-tuan yang mulia, apabila saya nak menerangkan tentang Abu Jahal ni tadi, tuan-tuan, dia punya dalam bahasa tasawuf ni adalah orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah. Itu dalam terminologi tasawufnya. Tetapi dalam bahasa fiqh ni, orang yang sangat-sangat degil dan keras kepala. Ni manusia ni, kalau dalam segi tasawuf, adalah orang yang tidak mendapat nur hidayah. Itu dalam bahasa tasawufnya. Tetapi dalam bahasa fiqhnya, orang yang degil dan orang yang sangat keras kepala. Dua terminologi berbeza. Dia punya degil dan keras kepala, dia tak cakap kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kalau betul Quran tu betul daripada Allah, dikata suruh kau minta Allah Ta'ala turunkan batu kat bumi Mekah ni, hempak kepalaku pun tak boleh. Dia punya dahsyat ni, orang yang tak dapat hidayah ni boleh cakap dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau cabar Allah, dikata, kalau betul Quran yang kau dapat ni, wahyu ni, kau turunkan batu daripada langit, hempak kepalaku pun tak boleh. Punya dahsyat. Namun tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala tidak menyahut langsung cabaran daripada Abu Lahab ini, Abu Jahal ini, kerana di bumi Mekah ada kekasihnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana di bumi Mekah masih lagi ada orang yang menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman pada Allah,
Kerana dengan adanya keimanan sebahagian daripada mereka, Allah tahan. Allah Ta'ala tidak hempapkan batu. Walaupun perkara ini diminta dicabat oleh Abu Jahal. Tuan-tuan yang mulia, apakah kesimpulan daripada bayan subuh pada pagi ini? Bahawa kebaikan ini menghalang azab daripada Allah. Kebaikan yang dibuat, adanya orang mukmin, adanya orang Islam, musibah daripada Allah masih lagi tertahan. Justru itulah kita seringkali dengar bahawa kiamat tidak akan berlaku selagi mana adanya orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan yang mulia, justru itulah kita keluar di jalan Allah ini untuk kita menyuruh manusia agar berbuat baik, menyuruh manusia kepada iman. Kerana apa? Apabila adanya orang iman, orang yang taat, orang yang takwa, dunia ini masih selamat. Apatah lagi orang yang beriman itu sendiri. Lebih-lebih lagi di kehidupan di alam akhirat, kita akan beroleh keselamatan yang hakiki. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang saya cakap, kita dapat mengamalkan sampaikan. Subhanallah.